8.2 penambahan dan penolakan vektor. Okey murid-murid, kita terus pergi. Kalau murid-murid tengok, ini adalah buku teks muka surat 221. Okey, jadi kita nak membuat penambahan dan penolakan vektor bagi menghasilkan vektor panduan. Paduan. Okey, kat sini ada beberapa kes. Kita tengok kes yang pertama. Okey, kes yang pertama bagi penambahan dan penolakan vektor selari. Okey, penambahan dua vektor selari. Dekat sini kalau kamu tengok 4A, okey, tambah dengan 5A akan dapat 9. Jadi kita boleh buat working step macam ni lah. Di mana? Okey, di mana 4A tambah 5A kita akan dapat 9. 9A. Macam tu. Ataupun kalau kita nak cari dari segi magnitude-nya, di mana magnitude untuk 9A ni, ekor kat sini, sama dengan magnitude 4A. Okay, kita tambahkan dengan 5A. Okay, modulus. Okay, begitu. Kita tambahkan sahaja dua vektor yang selari. Okay, kalau penolakan dua vektor yang selari, penolakan pun sama juga. 7B tolak 4B. Dia selari arah yang sama maksudnya 7B tolak 4B. Disebabkan sama dia punya magnitude ni. Okey, bentuk dia sama. Jadi kita tolak je. Dapat 3B. Ataupun boleh je kita tulis macam ni. Magnitude 3B ni sama dengan magnitude 7B. Okey, kita tolakkan dengan 4B. Okey, ini contohnya. Okey, ini contoh untuk kes pertama, penambahan dan penolakan vektor selari. Okey, kita tengok kes yang kedua. Okey, yang pertama tadi penambahan dan penolakan vektor yang selari. Tapi sekarang yang tidak selari. Okey, kalau yang tidak selari, okey, kita ada dua. Okey, hukum segitiga. Okey, kita ada hukum segitiga. Di mana, bukan kita ada dua, kita ada tiga. Okey, yang pertama adalah hukum segitiga. Hukum segitiga ni seperti ini. Kita nak cari vektor AB. Kita nak cari vektor AC. Okey, vektor AC. Jadi dia bergerak mengikut anak panah. Dia punya pergerakan A ke B, B ke C. Contoh seperti yang diberilah macam ni. Kalau cikgu lah nak cari vektor AC. Okey, maksudnya mesti mula dengan A, mesti habis. Okey, ataupun lastnya dengan C. Maksudnya AB tambah BC. Tengok. Start dia A, habisnya C. Lepas tu, yang di tengah-tengah ni pula mesti sama. Okey, mesti sama. Kita tak boleh buat macam ni tau. Kita tak boleh buat macam ni. Tak boleh. Tak boleh buat A, B tambah CB. Tak boleh sebab ini tak sama. Okey, lepas tu dia nak AC. Mesti start A, habisnya C, sini B. Macam tu. Okey, jadi itu adalah salah satu hukum segitiga lah. Jadi hukum segitiga ni pergerakan dia boleh melawan anak panah ataupun melawan arah jam ataupun mengikut arah jam. Contohnya nak cari vektor A. Okey, maksudnya A, maksudnya daripada sini ke sini, sini ke sini. Atau melawan arah jam daripada sini ke sini, sini ke sini. Boleh. Asalkan dia satu proses pergerakan membentuk segitiga. Okey, kita tengok pula kes yang kedua, tak selari tapi jenis yang kedua. Okey murid-murid, masih dalam kes yang kedua, vektor tak selari tetapi jenis yang kedua, hukum segi empat selari. Tadi hukum segitiga, ni hukum segi empat. Okey, hukum segi empat, soalan dia bagi contohnya macam ni je. AB, AC dengan AD. Jadi kamu terpaksa lakarkan sendiri membentuk segi empat selari. Macam ni. Okey, jadi daripada sini murid-murid, kita tahulah, kita ulang balik. Kat sini A. Okey. Dekat sini arah kat sini B. Jadi kita tahu AC. Kamu tengok kenapa dapat AC. Okey, macam mana nak dapat AC? Okey, ingat pergerakan dia segitiga balik. Okey, AC kamu boleh AB DC. Kamu boleh buat AD tambah DC. Tengok, start A habis C, AC. Sini sama. Ataupun kita boleh guna AB BC. AB tambah BC.
jawapannya nanti tetap sama. Okey, tetap sama juga. Okey, kita akan dapat juga A tambah B. Jadi sama ada mengikut arah jam ataupun melawan arah jam, jawapan kamu tetap sama, tapi pastikan kamu mengikut hukum segi empat selari atau segitiga, di mana A, C maksudnya start A habis C, dan di sini di antara tambah ni sama je punya huruf. Okey. Okey, kita tengok masih kes yang kedua, vektor tak selari tetapi bahagian C. Jenis yang ketiga iaitu poligon. Ingat, yang pertama segitiga, lepas tu kedua segi empat selari, dan ketiga hukum poligon. Hukum poligon tu ada pelbagai bentuk lah. Okey. Kalau macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Pentagon. Okey, jadi dia dah bagi dah semua sisi, semua vektor dia. Okey, hukum poligon di mana kamu tengoklah di mana start A habis E. Tengok, start A habis E. Okey. Jadi ni semua sama, BB, CC, DD. Okey. Jadi cikgu boleh juga. Okey, apa dia vektor untuk EC? Contoh, ni contoh cikgu bagi. EC. Jadi sama ada, okey, EC ni kalau nak mengikut arah jam, okey, nak mengikut arah jam, kita akan dapat E ke A tambah A ke B tambah B ke C. Macam tu. Ataupun kita boleh buat macam ni. EC, cikgu nak melawan arah jam, sama dengan E ke D tambah D ke C. Macam tu contohnya. Jadi kamu kena ingat mesti start start E habis C. Yang tengah ni sama. Contoh 1. Okey, raja di sebelah menunjukkan sebuah segi empat selari PQRS. Okey, soalan A, ungkapkan PQ dalam sebutan PS dan SQ. Okey, PQ. Okey, PQ cikgu keluarkan soalan untuk A1 di mana kita nak PQ. Okey, PQ. Okey, untuk PQ kita nak PQ sama dengan PS tambah SQ. Jadi kita buat macam ni. PS, okey, tambahkan dengan SQ. Jadi kita bermula dengan P, okey, dan penghabisannya dengan Q. Jadi SS ni sama. Jadi kat sini kita menggunakan hukum segitiga. Okey, PQ sama dengan PS tambah SQ. Okey. Jadi untuk yang kedua, okey, kita nak cari vektor PR. Okey, vektor PR. Okey, kita tengok vektor PR. PR. Okey, jadi vektor PR adalah PS tambah SR atau PQ tambah QR. Macam tu. Tetapi sekarang soalan dia nak menggunakan perkataan ataupun sebutan PQ dan PS. Okey, untuk pengetahuan murid-murid, okey, contoh cikgu buat ini selari Ini selari. Di mana vektor PS ni sama dengan vektor QR. Okey. Lagi satu, vektor ini pula. Ni selari dengan PQ selari dengan SR. Ini bermaksud vektor PQ ni sama dengan vektor SR. Sebab dia selari. Jadi di sini disebabkan PR nak dalam bentuk PQ dengan PS. Okey, cikgu buat dulu macam ni. PR sama dengan PQ tambah QR. Okey, PQ tambah QR. Okey, start dengan P, habis dengan R. Okey, tak apa. Tetapi sekarang kita tahu QR ni selari dengan PS. Okey, jadi kita boleh gantikan PQ tambah, sebab QR sama dengan PS, cikgu tambah PS. Macam tu. Jadi kita berjayalah, okey, membuat vektor PR dalam sebutan PQ dan PS. Okey? Okey. Lepas itu, okey, apa lagi kita nak buat kat sini? Okey, seterusnya, okey, yang ketiga. Kita nak cari QR, vektor QR. Okey, vektor QR menggunakan sebutan PR tambah PQ. Tapi sebelum tu cikgu nak buatlah. Okey, QR sama dengan QR sama dengan QP PR. Okey. QP tambah
PR. Okey, macam tu. Okey, tetapi kita nak dalam sebutan PR dengan PQ. Okey, PR dengan PQ. Jadi kita dah ada kat sini. Tapi sini QP. Okey, sini QP. Jadi murid-murid, macam mana ni? Kita nak dalam sebutan PR dengan PQ. Okey, ini starting dah betul PQ tambah PR. Start Q, habisnya R. Okey, tak apa, betul. Tetapi disebabkan dia nak sebutan PQ, jadi QP bila kita tukar kepada PQ, ia dah menjadi negatif sebab terbalik vektor negatif. Jadi barulah kita tambah dengan PR. Okey, macam tu. Okey, jadi tulis macam ni pun boleh ataupun nak tulis macam ni pun boleh. Sama je. Okey, tolak PQ. Sama je, asal jawapannya tetap sama. Okey, siapa yang duduk depan asalkan PR tu 1, PQ tu negatif. Okey. Okey, kita berjaya untuk membuat soalan A. Kita fokus soalan B pula. Okey, diberi vektor PQ sama dengan 2A tambah B. Okey, seterusnya vektor PS sama dengan 2B tolak A. Ungkapkan PR dalam sebutan AB. Okey. Ungkapkan PR. Okey, sekarang PR. Kita nak pergi PR. Okey, PR sama dengan PQ tambah SR. Cikgu buat PQ tambah SR. Okey, tapi SR ni tak ada maklumat. Dia ada PS je. Tapi kena tahu Okey, SR ada PQ saja. Apa lagi? Okey, lagi satu kita tahu SR. Okey, SR sama dengan PQ. Okey. Tengok balik. PR sama dengan, cikgu tersilap, PQ QR. Cikgu silap kat sini. PQ QR. Okey, PQ tambah QR. Okey. Jadi sekarang murid-murid, PQ ada nilai, tapi QR tak ada. Tetapi kita tahu QR sama dengan PS. Jadi cikgu buat tambah PS. Jadi baru kita gantikan. Okey, vektor PQ tadi adalah 2A tambah B. Okey, tambah dengan vektor PS kita 2B tolak A. Okey. Jadi kita boleh ringkaskanlah. 2A tolak A tambah B tambah 2B. Okey, jadi kita akan dapat A tambah 3B. Macam tu ya. Okey, selesai. Contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon ABCD. Diberi BC sama dengan 1/3 AE, ED sama dengan 1/2 AB, AB sama dengan A, AE sama dengan B. Ungkapkan CD dalam sebutan A dan B. Okey, kita nak cari CD. Kalau boleh, apa yang ditulis, apa yang diberi maklumat, kita pindahkan. Tengok. A ke B, betul A ke E adalah B. Okey, betul. Dah ada dalam gambar rajah. Jadi lagi satu cikgu keluarkan dekat sini. Maklumat dia yang seterusnya dekat sini adalah BC sama dengan 1/3 AE. Dia ada pemalar. Okey, kalau dia ada pemalar, BC dengan AE. BC, mana cikgu BC? BC dengan AE. Maksudnya dia selari. Okey, dia selari sebab ada pemalar. Okey, lagi satu cikgu keluarkan adalah ED, sama dengan 1/2 AB. Okey. Jadi kita tahu, ED ni adalah 1/2 AB. Kalau boleh cikgu suka buat macam ni. Okey, kita nak cari BC kan. BC 1/3 AE. Jadi, cikgu biarkan dulu tu, nanti cikgu terangkan macam mana nak buat. Okey, seterusnya soalan CD. Kita nak cari vektor CD. Mana CD? Ini CD. Okey, vektor CD adalah CB tambah BA tambah AE tambah ED. Mesti bermula dengan C. Mesti habis dengan D. CB tambah BA. Tambah dengan apa lagi sini? Adalah AE. Lepas tu tambah dengan ED. Di situ. Dekat sini lah cikgu nak terangkan semula. BC ni, sebenarnya 1/3 AE kita dah ada B.
cikgu masukkan B. Bermaksud 1/3 B. Ini untuk BC. Okay, ini untuk BC. Jom kita buat untuk ED pula. ED adalah, cikgu selesaikan. Okay. ED adalah 1/2 AB. AB adalah A. Cikgu masukkan. Jadi kita dapatlah 1/2 A. Jadi di sini secara tidak langsung kita ada yang pertama vektor BC, yang kedua vektor ED. Jadi jom kita masukkan semua maklumat di dalam working step yang kiri. Okey, vektor CB, okey, C ke B, C ke B. Okey, tapi kita ada BC. Bila melawan anak panah, memang BC 1/3 B. Tetapi disebabkan dia melawan anak panah, jadi dia negatif. Okey, kat sini negatif. Okey, tambah BA, BA melawan anak panah. Okey, tambah negatif A melawan anak panah, tambah AE. AE tak ada masalah mengikut anak panah. Tambah B. Okey, tambah ED. Okey, ED kita dah ada kat sini, ED. Jadi kita ada 1/2 A. Jadi kita boleh ringkaskanlah di mana negatif A tambah 1/2 A. Lepas tu tolak 1/3 B tambah B. Macam tu. Jadi kita akan dapat di sini negatif 1/2 A. Okey, lepas tu kat sini kita dapat tambah 2/3 B. Macam tu. Jadi kita dapatlah 2/3 B. Negatif 1/2 A tambah 2/3 B. Okey, selesai. Contoh 2. Raja di sebelah menunjukkan sebuah pentagon ABCD. Diberi BC sama dengan 1/3 AE, ED sama dengan 1/2 AB, AB sama dengan A, AE sama dengan B. Ungkapkan CD dalam sebutan A dan B. Okey, kita nak cari CD. Kalau boleh, apa yang ditulis, apa yang diberi maklumat, kita pindahkan. Tengok. A ke B, betul A ke E adalah B. Okey, betul. Dah ada dalam gambar rajah. Jadi lagi satu cikgu keluarkan dekat sini. Maklumat dia yang seterusnya dekat sini adalah okey, BC sama dengan 1/3 AE. Dia ada pemalar. Okey, kalau dia ada pemalar BC dengan AE. BC mana cikgu BC? BC dengan AE. Maksudnya dia selari. Okey, dia selari sebab ada pemalar. Okey, lagi satu cikgu keluarkan adalah ED, okey, sama dengan 1/2 AB. Okey. Jadi kita tahu, okey, ED ni adalah 1/2 AB. Kalau boleh cikgu suka buat macam ni. Okey, kita nak cari BC kan. BC 1/3 AE. Jadi, okey, cikgu biarkan dulu tu, nanti cikgu terangkan macam mana nak buat. Okey, seterusnya soalan CD. Kita nak cari vektor CD. Mana CD? Ini CD. Okey, vektor CD adalah CB tambah BA tambah AE tambah ED. Okey, mesti bermula dengan C. Okey, mesti habis dengan D. CB tambah BA. Okey, tambah dengan apa lagi sini? Adalah AE. Okey, lepas tu tambah dengan ED. Okey, di situ. Okey, dekat sini lah cikgu nak terangkan semula. BC ni, okey, sebenarnya 1/3 AE kita dah ada B. Cikgu masukkan B. Bermaksud 1/3 B. Ini untuk BC. Okey, ini untuk BC. Jom kita buat untuk ED pula. ED adalah, cikgu selesaikan. Okey. ED adalah 1/2 AB. AB adalah A. Cikgu masukkan. Jadi kita dapatlah 1/2 A. Jadi di sini secara tidak langsung kita ada yang pertama vektor BC, yang kedua vektor ED. Jadi jom kita masukkan semua maklumat di dalam working step yang kiri. Okey, vektor CB, okey, C ke B, C ke B. Okey, tapi kita ada BC. Bila melawan anak panah, memang BC 1/3 B. Tetapi disebabkan dia melawan anak panah, jadi dia negatif.
Okey, kat sini negatif. Okey, tambah BA, BA melawan anak panah. Okey, tambah negatif A melawan anak panah. Tambah AE. AE tak ada masalah, mengikut anak panah. Tambah B. Okey, tambah ED. Okey, ED kita dah ada kat sini, ED. Jadi kita ada 1/2 A. Jadi kita boleh ringkaskanlah di mana negatif A tambah 1/2 A. Lepas tu tolak 1/3 B tambah B. Macam tu. Jadi kita akan dapat di sini negatif 1/2 A. Okey, lepas tu kat sini kita dapat tambah 2/3 B. Macam tu. Jadi kita dapatlah 2/3 B, negatif 1/2 A tambah 2/3 B. Okey, selesai. Contoh 3. Okey, murid-murid, Hamzah mendayung perahunya dari titik P ke seberang sungai. Ini seberang sungai dia. Okey, dengan halaju V di mana 5 km per jam ke arah utara. Okey, dia bergerak ke arah utara dan tiba-tiba arus sungai itu mengalir dengan halaju A dengan 10 km per jam ke arah timur. Okey, ke kanan lah. Okey. Rajah di sebelah menunjukkan lakaran pergerakan perahu dan arus sungai. Okey, hitung arah. Okey, sekarang soalan nak hitung arah. Okey, dan halaju baru perahu itu kesan daripada aliran arus sungai. Okey, di sini dikata ini adalah V. Okey, ini vektor V kita. Ini adalah A. Jadi sekarang kalau kita nak pergi ke sini, kita pergi dikata ke arah seberang sungai. Ini seberang sungai, seberang sungai. Okey. Okey, seberang sungai. Jadi nak pergi P ke seberang, cikgu letak S. Okey, nak pergi ke P ke S bererti maksudnya P ke, kita tengok kat sini hypotenuse cikgu letak PH tambah HS, bermaksud kita punya halaju, halaju adalah V tambah A. V tambah A. Jadi ini kita punya halaju baru. Halaju baru. Jadi daripada halaju perahu sebenar ialah V tambah A. Halaju perahu sebenar. Kita dah dapat di mana V tambah A. V tambah A. Di mana kita terpaksa menggunakan magnitude. Magnitude tu maksudnya kita menggunakan kaedah magnitude. Jangan lupa rumus magnitude adalah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 di punca kuasa 2 kan. Jadi kita kena cari magnitude untuk A. Sebab kita nak cari halaju yang baru. Disebabkan itu, kita tahulah mana X. Ini X kan? Mana X kita? Mana X kita? Jadi tak kisahlah mana-mana X kita. Ataupun kita menggunakan kaedah Pythagoras Theorem. Macam tu. Jadi kita menggunakan kaedah Pythagoras Theorem. Kita boleh juga letak 10 kuasa 2 tambah 5 kuasa 2. Punca kuasa 2. Jadi kat sini kamu akan dapat 11.18. Ini adalah halaju perahu yang sebenar adalah kilometer per jam. Selesai. Sekarang kita dah dapat halaju. Sekarang kita nak tahu arah pula. Arah. Jadi kita anggapkan, ini utara kan? Ini utara. Jadi kita nak tahu daripada utara, bearingnya, utara ke PS. Jadi daripada utara, di sini utara. Daripada utara ke garisan PS. Kita nak tahu apakah sudutnya di sini. Jadi daripada itu, cikgu keluarkan semula. Sini angle arah sini ya. Jadi kat sini 5, sini 10. Jadi kita ada apa di sini? Opposite. Sini kita ada adjacent. Jadi kita guna TOA. Sebab kita ada O dan A. Jadi kita letaklah tan theta sama dengan opposite per adjacent. Jadi shift tan kita akan dapat 63.43. Begitu. Jadi murid-murid, jadi kita untuk disebabkan bearing ya, untuk bearing maksudnya perahu itu bergerak. Perahu itu bergerak. Jangan lupa bearing kosong.
63.43. Kita kena ada kosong kat depan. Dengan hal laju, okey, dengan hal laju, okey, ini macam paduan lah, dia bertambah 11.18 kilometer per jam. Okey. Okey, contoh yang keempat, okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Okey, vektor kedudukan bagi 3 buah kereta mainan A, B dan C ialah, okey, dia dah bagi OA, OB, OC. Dengan H ialah pemalar. Okey, cari nilai H dengan keadaan kereta mainan A, B, C terletak pada satu garis lurus. Ini penting. Terletak pada satu garis lurus. Ini bererti, cikgu buat garisan lah. Oh, bererti A, B, C ni terletak di dalam satu garisan yang sama. Okey, garis lurus, segaris. Okey, segaris ataupun kolinier. Jadi mesti melibatkan pemalar. Okey, pemalar. Kalau kat sini cikgu nak letak pemalar, cikgu apa cikgu nak guna? Cikgu nak letak M lah. M. Contoh Okey, jadi di sini bila segaris dia ada titik okey, bila segaris dia ada titik perkongsian di sini, titik tengah, bukan titik tengah lah. Okey, bukan titik tengah lah, kita panggil titik sepunya. Jangan lupa ini titik sepunya. Okey, dia berkongsi titik. Okey, titik sepunya. Okey, daripada sini kalau cikgu suka buat macam ni. Cikgu wujudkan dulu persamaan dia begini. Oh, maksudnya AB, okey, AB dia ada banyak cara ini salah satu cara. AB, okey, ataupun cikgu nak buat, cikgu suka yang paling panjang. Okey, yang paling panjang. Tolak balik, sorry. Okey, AC, okey. AC sama dengan vektor AC sama dengan, cikgu letaklah vektor M. Berapa kali ganda vektor AB? Macam tu. Maksudnya vektor AC berapa kali ganda vektor AB? Jadi ingat, bila segaris ke, selari ke, kita kena cari pemalar dulu. Okey, so sekarang kita ada AC dan kita ada AB. Okey, jadi kita buat satu persatu. Cikgu nak cari AC dahulu. AC. AC adalah AO, OC. Ingat, AC adalah AO tambah OC. Okey, AO cikgu, kita dah ada OA, dia terbalik Bila terbalik, negatif A tolak B. Semua tanda terbalik. Okey, OC asal, tak perlu ubah. HA tambah 7B. Begitu. Jadi dekat sini cikgu boleh ringkaskan negatif A tambah HA ikut susunan A dengan A, negatif B tambah 7B. Begitu ya murid-murid. Jadi di sini cikgu boleh ringkaskan lagi, di mana cikgu keluarkan A tambah cikgu keluarkan B. Jadi kalau dah keluarkan A, dekat sini tinggal negatif 1, ini tinggal tambah H. Ini bila cikgu keluarkan B, negatif 1 tambah 7. Begitu. Okey, seterusnya murid-murid, cikgu dah dapat AC. Alamak, hujan pula dengan hujan sekejap. Cikgu dah dapat AC, cikgu cari AB pula. Okey, AB. Okey, AB sama dengan, okey, nak cari AB, AO tambah OB. AO tambah OB. Okey, jadi AO, kita ada OA, tetap juga terbalik. Okey, tetap juga terbalik. Okey, AO. Okey, tetap juga terbalik, negatif A tolak B tambah OB kekal 3A tolak 2B. Okey, jom kita ringkaskan. Cikgu susun dulu, tambah 3A tolak B tolak 2B. Jadi kat sini cikgu boleh ringkaskan 2A tolak 3B. Okey, begitu. Okey, sekarang kita baru separuh jalan ni. Baru separuh jalan, banyak lagi. Okey, jadi di sini baru cikgu nak cari M. Okey, cikgu nak M, cikgu masukkan dalam persamaan yang begini. AC sama dengan MAB, bermaksud AC cikgu. Okey, AC cikgu, tengok negatif 1 tambah HA. Okey, tambah negatif, oh ni tertinggal ni. Ini adalah H. Sorry Ni B 1 7. Oh, cikgu kat sini dapat, boleh ringkaskan lagi sini Sorry. Okey.
Sini cikgu dapat negatif 1 tambah HA. Negatif 1 tambah 7, cikgu akan dapat 6B. Sini. So, padam. Okey, cikgu dapat negatif 1 tambah HA tambah 6B. Okey, sama dengan M. Cikgu letak M kat sini. Jadi, AB cikgu sini. 2A tolak 3B. Okey, murid-murid. Jadi kat sini cikgu boleh darab 2MA tolak 3MB. Okey. Jadi kat sini cikgu boleh pisahkan, okey, bandingkan mengikut sebutan. Okey, ini adalah sebutan A. Okey, ini adalah sebutan untuk B. Jadi cikgu keluarkan sebutan A. Okey, sebutan A di mana negatif 1 tambah H sama dengan sini adalah 2M. Yang ini pula 6 sama dengan sini negatif 3M. Jadi kita dapat 6 bahagi negatif 3 sama dengan M. Berarti M sama dengan negatif 2. Okey, bila M sama dengan negatif 2, cikgu ganti kat sini. Negatif 1 tambah H sama dengan 2. Negatif 2, kita akan dapat negatif 1 tambah H sama dengan negatif 4. Jadi H sama dengan negatif 3. Tada!